tengok pula. Atuk pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Jadi masa Allah semalam, masa Allah semalam kita ulang kembali balik. Dengan sabar semalam tu ada gangguan sikit daripada internet dan handphone. Jadi malam ni kita nak menyatakan dan menerangkan balik berkenaan dengan berkenaan dengan jawapan yang kita telah melancarkan semalam. Jadi bagi soalan yang pertama, di manakah sempadan bagi taman-taman atau setsen atau presen yang terletak dalam bandar baru seperti Shah Alam, maka ini kena kirakan uruf kat situ . Jadi uruf kat situ, ramai-ramai kat situ, taman-taman ini masuk dalam bandar ke tak masuk dalam bandar. Kalau dah masuk dalam bandar, maka kita lalui lepas dah taman itu. Ini tengok pada uruf. Kita lihatlah pada uruf, pada keramaian orang. Taman itu terletakkan di mana? Kata letakkan dianya di akhir bandar. Dikatakan dia tu berhubung dengan bandar juga. Kalau letakkan di tengah bandar, diletakkan di tengah bandar, maka mesti kena lalukan bandar itu. Taman tu tak dikirakan. Taman tu tak dikirakan. Tengoklah, ini pasti kepada perlu kita perhatikan apa dia taman itu yang diletakkannya. Letak di akhir bandar ke ataupun di tengah bandar. Kalau di akhir bandar, maka dikirakan akhir. Dan pula dalam bandar ni memangnya banyak masjid-masjid. Maka masjid ni pun bolehkan kita buat kawasan untuk lalui, untuk mulai safar kita juga. Tu masjid-masjid. Boleh juga kita masjid-masjid boleh kita buat kira.
Nah, pasal masjid ni dia masjid yang apa, masjid jemaat, masjid Jumaat, bukan masjid berjemaah. Masjid berjemaat ini pun boleh dibuat kirakan. Maka masjid berjemaah ni di manakah kawasan ataupun tempat tempat yang ahli bandar mewajibkan Jumaat. Di manakah, setakat manakah penduduk-penduduk bandar, penduduk-penduduk bandar setakat manakah yang mewajibkan berjemaat di masjid itu. Ini mesti perlu kepada kita merhatikan. Kata kami ni mewajibkan Jumaat masjid mana? Kalau masjid ini, maka kawasan masjid itulah dikatakan permulaan kawasan masjid, kawasan apa? Kawasan kampung yang mewajibkan jadi ahli Jumaat ni. Bagi ahli Jumaat, maka disitulah akhir atau apa permulaan safar bagi masjid itu. Ini mesti. Nah, ini mesti. Itu dia. Itu yang pertama. Maka ini dikirakan taman tu dekat mana. Kalau dekat tengah bandar, maka kita mesti kena perhati juga. Perhati juga, kerana dalam bandar-bandar sekarang ini banyak buah masjid. Dah kadang-kadang bandar luas, kadang-kadang bandar tu sempit. Bandar tu tak luas sangat, sempit sahaja. Tu dikirakan mereka yang tinggalkan di dalam bandar itu. Masalah yang kedua, di manakah dikira sempadan bagi sebuah taman perumahan yang terasing, yang tidak berhubung dengan taman-taman perumahan yang lain. Maka ini ada jawapan. Masalah malam ni ada jawapan. Maka taman perumahan ni pun seperti kampung jugalah. Sekiranya kalau dia berhubung dengan perumahan yang dahulu, bermakna dia tu masuk dalam perumahan yang dahulu. Dan sekiranya kalau terasing, terasing mana dia tak masuk dalam perumahan yang dulu itu, maka tak dikirakan dia. Ini pun sama jugalah. Yang tak samanya sekiranya perumahan itu bagi membinakan di dalam kampung, maka mesti kena melalui kampung itulah tempat mula safar kita, melalui kampung itulah. Itu masalah yang kedua. Ada melancarkan dalam sebentar lagi kita ada baca. Kita akan hurai di situ. Yang ketiga, di manakah dikira sempadan bagi dua buah taman perumahan yang berhubung keduanya. Yang ini pun ada petang lagi kita akan baca dalam masalah. Karena taman perumahan ni pun sama juga dengan kampung-kampung dia ada. Kalau dia berhubungan, maka dikira hubung. Kalau bercerai, dikirakan bercerai. Maka permulaan safarnya apabila melalui taman kampung itulah, taman-taman perumahan itulah. Itu sekiranya kalau taman perumahan itu tidak termasuk di dalam kampung. Sekiranya dia masuk dalam kampung, maka dikirakan dia akhir kampung. Akhir kampung, dikirakan dia akhir kampung. Maka dia mesti kena melalui akhir kampung itulah. Itu permulaan safar bagi ahli kampung atau bagi ahli taman di situ. Itu dia. Yang selesai. Soalan yang keempat, jika beberapa buah kampung atau qaryah tidak mempunyai sempadan seperti parit atau sungai yang memisahkan di antara kampung-kampung tersebut, boleh tak masjid qaryah setiap kampung tersebut dikira sebagai sempadan? Ya, boleh. Masjid patut dikirakan ahli Jumaat masjid itu. Luaskan jauh luas dia, setakat mana luas kawasan ahli Jumaat masjid itu.
Itu boleh kita buat sempadan. Bukan buat sempadan di masjid, buat sempadan di akhir kampung ahli Jumaat masjid itu. Bagi faham baik. Bagi faham baik. Jadi dikirakan permulaan safar, dikirakan akhir ahli Jumaat yang mewajibkan masjid itu. Mana akhir ahli Jumaat? Situlah tempat kiraan dianya. Masa macam ni kampung perhubungan. Dulu itu bercerai, tapi apabila sampai sekarang ini kampung itu macam berhubung-hubung kerana ramai penduduk-penduduk kat situ. Maka masalah ini mesti kita ingat yang dulu. Manakah garisan kampung bagi ahli masjid ini? Maka di situlah permulaan safar kita. Bukan daripada bukan permulaan safar di masjid, bukan di masjid, di akhir umuh ahli Jumaat bagi masjid. Bagi masjid itu tempat permulaan safarnya. Itu masalah yang keempat. Dan muqabil, apakah makna muqabil? Muqabil makna melawani. Melawani, kalau kat sini muqabil bagi azhar makna melawani bagi kaum yang terlebih zahir. Maka yang terlebih zahirnya itu yang kuat. Ada pemuqabil ini tak kuat. Ini tak kuat. Maka di sisi kita nak bertuakan masalah, maka kita kena ambil yang muqabil. Maka kita mesti ambil yang terlebih zahir. Tak boleh kita ambil muqabil bagi yang itu tak boleh. Maka yang muqabil ini untuk pangkai, untuk gunakan bagi diri kita sahaja. Adapun yang kita nak bertuakan kat orang, maka kita kena pakai yang azhar. Itulah tu muqabil. Muqabil kau melawan ni, kau membetuli. Yang ni kata boleh, melawan ni kata tak boleh. Maka kita nak pakai yang boleh pada tak boleh. Yang asah kata tak boleh, yang melawan ni kata boleh, maka kena pakai yang asah pada muqabilnya. Tapi muqabil ni untuk pakaikan diri boleh, pakaikan untuk diri boleh. Kita nak bertuakan kat orang, itu mesti kita jaga baik. Takut tafarruq mana berbahagi, berpecah umat. Itu tak nak macam tu. Okey, baik. Kita pergi kepada masalah yang mana kita ulang balik yang mana semalam ni dalam kitab kita muka 4. Muka 4 balik bawah. Muka 4 bawah, baris yang kedua bila bawah naik ke atas. Kita akan hurai balik kat situ. Maka masalah tu ada dalam masalah yang kita baca malam ni ialah ada pada pertanyaan yang kita jawab, yang kita dah tanya, yang kita dah jawab yang terlepas mari dah tu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad-darain amin. Berarti boh domai baik. Boh domai boh Allah ikut kamu lah. Tu berarti baik domai dia tu. Kita ni mesti domain dia tu. Domain Allah tu kena buh baik. Itu. Kalau kedemikian itu kita kena cari musyarah ilaih dia. Kalau iyo daripada nyu tu nyu pakai kerja tu. Bukan nyu tak pakai kerja tu. Bukan nyu je buat untuk tak ada beras sate dak tu. Ya ada santan dia tu. Lalu tu kena masuk domain dia tu. Ingatlah domir kena masuk ke situ supaya mudahkan mengeluarkan masalah. Dan pula kita boleh bagi tahu, ajarkan kepada orang lain pula. Tu domir penting, domir ni penting. Kata dianya, dan dua kampung yang berhubung keduanya, dua kampung. Dua kampung berhubung keduanya. Khabar disyaratkan melalui keduanya dua kampung. Ini masuk. Dua taman perumahan yang berhubung keduanya. Disyarat melalui keduanya dua taman perumahan itu. Tu. Ini sekiranya taman perumahan itu tidak dibinakan dalam kampung. Tak binakan dalam kampung.
kampung lain-lain. Nah, kalau dibina ke dalam kampung, dikirakan dia tu akhir bagi kampung. Itu ingat baik situ tu. Dan dua kampung yang bercerai, keduanya dua kampung. Kita masuk dalam pertanyaan tadi. Dan dua perumahan dan dua taman perumahan yang bercerai, keduanya dua taman perumahan. Nah, dimemadai dengan melalui kampung bagi yang musafir jua. Ini dalam kitab. Dalam masalah dimemadai dengan melalui taman perumahan bagi yang musafir jua, bagi orang yang musafir sahaja. Orang musafir dia tinggal di perumahan di mana, maka dia lalukan perumahan itulah. Maka apabila sudah melalui ke perumahan dia tu, itulah dikirakan permulaan safar dia. Ni keluar masalah. Dan tempat pulang pada perhubung dan bercerai itu, dan tempat pulang balik pada berhubung dan bercerai itu ialah uruf. Di manakah tempat hubung dan tempat bercerai, itu kena tanya uruf. Apakah uruf? Ialah orang-orang ramai. Orang-orang ramai kat situ macam mana dia nak katanya? Di manakah tempatnya akhir? Di mana tempat permulaan hubung? Di mana tempat bercerai? Ini mesti kita kena gunakan ramai-ramai orang. Orang ini kata kat sini, maka sini. Jadi ramai-ramai kata kat sini, tapi yang sikit kata kat situ, tak boleh kena guna kat sini. Karena ramai orang yang mengatakan kampung ini berhubung kat sini, kampung ini bercerai kat sini. Maka ini perlukan kepada uruf, kepada ramai-ramai orang. Seperti barang yang tersebut di dalam At-Tajrid li Naf'il Abidih. Itu nama kitab tu. Dan permulaan safar bagi penduduk-penduduk khimah, penduduk rumah yang kecil, dan penduduk ini duduk sementara. Dia tinggal tak lama ni, penduduk khimah ni. Apabila rusak, dia pindah ke tempat lain pula. Ni macam ni. Penduduk-penduduk khimah. Hasil ia permulaan safar bagi penduduk-penduduk khimah dengan melalui dimakian khimah-khimah itulah bagi penduduk dia. Nah, bagi khimah-khimah itulah. Ni boleh juga kita kita buat masalah tadi, masalah taman perumahan tadi sama. Boleh juga kita kiaskan kat sana dengan melalui taman perumahannya. Karena penduduk khimah ni bukan luas sangat. Bukan luas sangat pun. Tapi ingatlah penduduk khimah ni dia pergi buat khimah tu dalam di tempat di mana? Akhir kampung ke atau tempat perasingan? Kalau tempat perasingan, maka dikirakan melalui dimakian khimah-khimah itulah. Begitu juga taman perumahan. Di manakah yang mereka itu membinakan? Sekiranya dibinakan di akhir kampung, maka dikirakan melalui perumahan itu. Sekiranya dia binakan asing perumahan, maka dengan melalui taman perumahan itulah. Ini tempat kita istinbat, tempat kita mengambilkan masalah. Dalam kita buat khimah-khimah, ni boleh kita buat taman ke? Taman boleh kita kata taman perumahan. Boleh kita buat penduduk-penduduk khimah, boleh. Hasil ia permulaan safar bagi penduduk-penduduk khimah dengan melalui dimakian khimah-khimah. Dan segala tempat mengambil manfaat bagi khimah-khimah. Dan segala tempat yang mengambil manfaat bagi khimah-khimah, bagi penduduk-penduduk khimah. Segala tempat yang mengambil manfaat bagi penduduk-penduduk khimah. Gapo dia?
Apa dia ke? Segala tempat yang manfaat penduduk-penduduk khimah. Misal dia contohnya seperti tempat tahuk habu. Serupa dengan tempat tahuk habu ialah tempat buang sampah. Tu tempat buang sampah di akhir kampung tu. Itulah permulaan tempat mengambil nafaat. Itu akhir dengan melalui tempat buang sampah lah. Kerana sababnya ghalib berlaku di atas ghalib, di atas kebanyakannya tempat buang sampah ini dia terletakkan di akhir kampung. Dia tak letakkan tengah-tengah kampung. Nanti letak tengah kampung, binasalah kampung. Nanti rusak, bau lah sampah itu ini. Lalu tu tempat buang sampah ni letak akhir kampung. Lalu tu hasil permulaan safar bagi ahli penduduk-penduduk khimah atau ahli taman. Ahli perumahan taman tu dengan melalui tempat buang sampah. Tu tempat buang sampah. Itu boleh juga tu. Tempat permulaan safar. Dan tempat main budak-budak ini pun sama juga. Kerana tempat main budak-budak terletakkan di akhir kampung juga. Maka dengan melalui tempat main budak-budak itulah dikatakan permulaan safar. Begitu juga taman perumahan. Taman perumahan tengok ada tempat permain-main budak-budak. Maka akhir tempat permainan budak-budak itulah dikatakan akhir kampung. Tempat permulaan safar. Tempat main budak-budak mana tempat permainan budak-budak. Dan jika berkhimah ia seorang pada tempat banggul. Banggul di mana? Bonggok yang tinggi. Tempat banggul. Maka seumpama banggul itu bukit. Bukit ni memang tinggi sikit. Banggul ni memang rendah sikit. Rendah sedikit daripada bukit. Tu banggul. Ini buat masalah. Jika berkhimah itu pada tempat banggul, maka disyaratkan melalui tangga yang diturunkan daripada tangga tu. Dengan melalui tangga yang diturunkan, itu permulaan safarnya. Dan jika pada tempat lembah pula, yang tempat yang rendah, maka melalui tangga yang dinaikkan kepada tangga tu. Tangga yang dinaikkan. Ni macam orang duduk di kondo. Di kondo rumah yang tinggi. Ada perumahan tinggi. Maka permulaan safar dianya turun pada kondo. Turun pada kondo. Keluar pergi. Ini kalulah terletak kondo dia terasingan. Kalau letak dalam bandar dan di dalam bandar, letak dalam bandar, kemudian mereka yang tinggal di kondo itu sembahyang di masjid-masjid, bukan sembahyang jemaat di masjid yang terletak. Bukan macam tu. Maka itu dikirakan masjid lah. Kira-kira masjid. Di kondo itu ahli Jumaat bagi masjid. Sekiranya kalau kondo itu masjid ada di dalam. Masjid sudah terletak di dalamnya. Bagi mereka yang tinggal di kondo, wajib Jumaatnya di masjid yang terletak dalam kondo. Maka ini permulaan safarnya dengan diturunkan lift dia ada. Keluar kat luar, tu permulaan safar dia. Itu permulaan safar dia. Keluar kat luar, itu permulaan dianya. Ini sama. Ini kita kiaskan bagi masalah khimah. Karena dulu khimah. Khimah sekarang tempat kita tidak ada. Dia masih ada lagi di Morocco. Morocco ni kabilah di Morocco yang buat khimah-khimah, rumah yang kecil, tinggal di padang pasir. Semua mereka duduk di dalam khimah. Dan seperti orang yang dalam hutan-hutan yang buat khimah. Macam sekarang ini tempat kita ni tidak nampaklah khimah-khimah tu. Tu dia. Kalau di Yaman ada binaan khimah.
Dia buat khemah, tapi khemah bukan tinggal lama, tinggal sekejap sahaja. Buat khemah. Maka sekarang ini dia buat khemah. Saya pernah tengoknya, pernah lihat khemah dia buat. Kemudian masukkan dalam khemah tu dengan aircon, dengan apa, cukup lah. Sekarang ni kalau kita tengok apa pun duduk khemah macam di Mina. Di Mina Mekah. Dia buat khemah, penuh khemah. Tapi di situ penuh khemah. Nah, di Mina macam mereka yang pergi haji di Mina ada khemah-khemah. Penduduk khemah tu permulaan safar dia apabila melalui segala khemah-khemah. Tu. Bahasa kita sini panggil kekmoh. Ngerti tak kekmoh? Bahasa kita di tani kekmoh. Bahasa Malaysia panggil khemah dah, khemah. Tu. Bahasa Siam panggil ke apa? Bahasa Siam panggil mulut Pak Siam panggil apa? Banten. Buat ten ada buat pemuda-pemuda pergi kat pantai tu, dia bawa khemah duduk tinggal seorang dua orang. Macam itu sekejap saja, tapi khemah kat sini ni macam dia buat kampung tu, buat satu kaum tinggal kat situ. Tu dia tinggal kat situ. Arti masalah. Tu dia. Faham dah? InsyaAllah faham. Dan jika berkhemah pada panggung. Habis itu ada kira jika pada tempat apa? Dan jika pada tempat lembah apa? Dan jika berkhemah ia pada tempat lembah. Lembah ni makna tempat yang rendah. Seperti kaki bukit. Seperti kaki bukit dikatakan lepak lembah. Tu. Maka melalui tangga yang dinaikkan kepada tangga. Tu. Maka dengan melalui, maka tak melalui, maka disyaratkan melalui tangga yang dinaikkan kepada tangga. Kira tangga yang dinaik tu. Tu. Adapun orang musafir yang duduk pada yang lain daripada bangunan. Adapun orang musafir yang duduk, mana yang tinggal pada yang lain daripada bangunan seperti kondo, flat. Tu dia. Dan khemah, lain bangunan dan khemah. Maka permulaan safarnya orang musafir yang duduk pada yang lain pada bangunan khemah tu dengan melalui tempat reka bagi orang yang musafir. Ni dia. Lain bagi tempat rekanya. Ni ialah tempat reka ni macam kita kampung berhubung-hubungan. Berhubung-hubung. Tidak ada parit, tidak ada sungai, tidak ada rumah runtuh, tidak ada tempat perhomaan. Hanya sekali straight semua. Kampung sana kan straight semua. Maka kita nak kirakan permulaan safar kat mana? Maka tempat kiranya ialah tempat direkakan. Apa tempat reka? Tempat yang manusia tu dah buat. Kerana hadis ini setakat ni, ini penghabisan kampung ini. Ini penghabisan kampung ini. Lalu tu tempat-tempat masing-masing yang ada kampung, ada mungkin satu, mungkin dua. Ada kampung ni. Kampung ni, kamu duduk kampung apa? Kampung Jenderam Hilir. Kamu kampung apa? Kampung Jenderam Hulu. Akan tetapinya mana senggang di antara dua kampung ini? Tidak adanya. Masalahnya tidak ada senggang apa-apa tu. Apa Jenderam? Kita katanya buat kampung. Mana? Maka kita direkakan. Tempat yang direkakan, tempat yang dibuatkan. Direka mana yang dibuat oleh manusia. Manusia buat macam mana? Manusia buat kampung ni setakat ni kampung ni setakat ni penduduk ni mesti kena pilihkan demokrasi. Sebelah balik ni. Demokrasi ni pilih hutai. Setakat ni mesti pilihkan wakil rakyat balik ni. Itu tempat direkakan.
Nah, kira tempat reka. Ini lain dah bangunan dan khemah. Macam kampung masuk lah. Masuk lah tu. Kalau kampung macam tu tempat reka kat mana? Ini jawapan bagi soalan yang berapa tadi? Yang kelima. Soalan yang kelima tadi. Ni dikira ke tempat reka dia tu. Yang keempat. Soalan yang keempat. Jawapan dia ni dikirakan melalui tempat rekanya. Tempat yang dibuatkan. Tempat yang dibuatkan oleh pihak pemerintah. Tu. Yang dibuatkan oleh pihak pemerintah. Dan tempat mengambil munafaat bagi orang musafir yang duduk pada yang lain daripada bangunan dan khemah. Seperti tempat buang sampah, taman-taman, ambil tempat kesenangan. Ambil tempat kesenangan tu. Karena taman-taman ni kebanyakan dia letak di akhir kampung. Kebanyakan tu dia. Habis. Ini sekaliannya jika adalah safar itu pada jalan darat. Ini masalah yang tersebut. Sekalian masalah tersebut ini daripada awal sampai akhir ni. Daripada awal sampai akhir, ini semua ni hasillah ia, dapatlah ia tu hasil. Hasillah ia, dapatlah ia jika adalah safar itu pada jalan darat. Sekiranya kalau safar perjalanan itu pada jalan daratan. Jalan atas jalan-jalan gini, yakni bukan dalam air, bukan dalam laut, bukan dalam sungai. Bukan laut, bukan dalam sungai. Itu hasil semua yang disebutkan atas dan dulu tadi ialahnya dikira daratan. Dalam darat menjalan daratan. Adapun jika safar itu, jika perjalanan itu pada jalan laut, pada jalan lautan, padahal yang berhubung ia laut dengan kampung, macam laut tepi kampung, kampung-kampung tepi laut. Kat sini banyak, kat petani-petani itu banyak. Banyak benar kat petani-petani, kampung di tepi laut. Kampung tepi laut. Atau macam kat Malaysia di Terengganu. Banyak kampung di tepi-tepi laut tu. Maka mana keadaan dianya? Tempat kiraan safar dia kat mana? Tengok. Kata dianya, padahal laut itu yang berhubung ia laut dengan kampung. Atau negeri atau pada kata kampung. Takdir kalamnya, padahal laut itu yang berhubung ia dengan negeri. Yang berhubung ia dengan negeri. Negeri ni besar pada kampung. Kampung ni kecil. Negeri ni besar pada kampung. Negara besar pada negeri tu lagi. Itu dia. Kalau kita kat sini kan panggil apa, negeri ni Cangwat. Cangwat sini. Tuh kampung Muban. Kalau negeri ni Cangwat. Kalau negara tu baru praktik. Rufang mai. Rufang mai ni. Rufang ni. Belajar kerti dia bahasa Melayu gitu Bahasa Melayu kita kecek setengah-setengah Kalau kata cakap kita kata kecek, jadi balik lebih dengan orang tak kena. Orang kata orang, kita kata orang. Boleh dah. Padahal kena belaka tu. Semua tu betul. Karena dalam bahasa pun ya ada imalah kubra, imalah sugra. Imalah nah. Kalau cakap macam orang, kita kata orang. Orang tu imalah kubra. Kalau orang tu imalah sugra. Orang, gerai. Ialah tu. Tu imalah kubra, bunyi gerai sangat tu. Atau negeri, kampung atau negeri bagi yang musafir, bagi orang yang musafir. Mana hanya jawab bagi adapun. Maka permulaannya
Maka permulaan safar, maka permulaan safar nyo orang musafir itu, maka permulaan safar nyo safar orang musafir itu. Tu. Nah, hasil iyo permulaan safar tu perahu, dengan bertolak perahu, dengan perahu berjalan. Perahu jalan ada kaki, ada perahu tolak lagi. Dengan tolak perahu. Kerana pasal masa dahulu orang naik perahu kena tolak. Nah, hak kita sini harga sekarang ini apa? Hasilnya dengan pergi perahu. Perahu tu pergi. Itu permulaan safar. Bahkan dia bertolak perahu, kerana orang masa-masa dulu bukan dia ada missing, dia tidak ada missing. Macam naik perahu, dia tolak, kemudian dia kayuh. Kayuh mudi bawa mudi pergi. Tu. Tu dengan bertolak perahu. Pasal apa? Kerana apakah? Ni ilat dianya. Ilat terhasil dengan bertolak perahu. Pasal apa hasil permulaan safar dengan bertolak perahu? Kerana safar. Bertolak perahu kerana safar. Hubung tu. Hasil ia permulaan safar itu dengan berhubung dengan bertolak perahu. Bertolak kerana safar. Gitu. Ilat orang tu bertolak. Bertolak kerana musafir. Nah, kalaulah tolak tak ada musafir, bertolak pergi cari ikan dalam laut, itu bukan permulaan safar. Semata-mata dia pergi cari ikan, dia balik pula. Nah, yang ini dia pergi musafir. Awal bertolak perahu itulah, pergi perahu itulah dengan kosat dia hendak musafir. Dia niat nak musafir, maka permulaan dia ketika perahu itu bertolak, ketika perahu itu pergi. Ia pergi kerana musafir. Nah, pergi kerana musafir. Dan selesai oleh safar bagi musafir. Habis kan? Dan selesai oleh safar. Selesai safar mana habis musafir. Habis perjalanan ni bagi orang musafir. Tu selesai safar, selesai oleh safar bagi orang musafir. Selesai dengan sampai ia orang musafir kepada tempat permulaan safarnya orang musafir. Apa kira tempat permulaan safar? Ini bayan pada kata tempat permulaan safar. Apa bayan? Ialah nak menyatakan tempat permulaan safar. Apa dia ke tempat permulaan safar? Daripada kota. Nah, daripada kota atau lain pada kota. Parik ke, sungai ke, tempat rumah utuh ke, atau tempat perhomoan ke, di manakah tempat permulaan safar, maka di situ juga tempat akhir bagi musafir kita. Apabila sampai kat situ, tak boleh nak semayang qasar, nak semayang jamak tak boleh. Apabila sudah sampai tempat permulaan safar, kerana itu pun dikirakan akhir permulaan safar. Akhir permulaan safar juga. Tuh. Sama ada niat ia seorang yang musafir, sama ada niat ia orang yang musafir akan bermukim padanya pada itu tempat. Nah, atau tiada niat bermukim tempat, asalkan dia sampai di tempat permulaan safar itu, maka di situlah sudah habiskan qasad dia, sudah habiskan perjalanan safar dia, kerana mereka sudah sampai kat situ. Walaupun mereka tak niatkan bermukim, mereka niat tak niat itu sama sahaja.
Yang kata niat bermukim ini masalah kita pergi, bukan masalah kita balik. Nah, masalah kita pergi bukan masalah kita balik. Macam orang pergi ke Mekah. Nah, pergi ke Mekah, apabila sampai ke Mekah, dia niat bermukim kat sana. Maka di situ habis dah masa safar dia. Tuh. Ini dia. Dan sama ada baginya bagi orang yang musafir hajat, sama ada bagi orang musafir hajat atau tiada hajat. Asalnya kalau orang musafir ni dia ada hajat, maka dibenarkan dianya 18 hari dia boleh sembahyang qasar jamak. Asalnya itu masalah ketika dia pergi. Nah, ni masalah dia pergi sampai ke tempatnya, dia dah tunaikan hajat dia, buat wisat. Akan tapi wisat ni masih keluar tak habis. Ada yang tu, ada yang ini keluar, yang ni tak keluar. Buat wisat tu wisat ni masih hajat dia dapat hari-hari. Maka dibenarkan dia sampai 17 hari itu boleh qasar jamak. Tu. Tidak dapatkan dia bagi hajat, dia sampai ke tempat itu tak ada hajat bagi dia, makanya dibenarkan dia 3 hari. Nah, 3 hari, tak kira hari masuk dan tak kirakan hari keluar. Dan sekiranya kalau dia pergi kat situ nak tinggal kat situ, nah dia pergi kat situ nak tinggal kat situ, maka itu nak tinggal, nak bermukim kat situ, maka itu apabila sampai kat situ tak boleh nak sembahyang qasar jamak. Dengan sebab ini mesti kita nak pergikan di satu tempat, kita kena ada rancangan, kena ada sakatan berapa hari pergi kat sini. Nah, kalau pergi kat situ nak pergi 5 hari tapi hajat tak selesai hari, boleh kita hubung nak pergi 3 hari tapi tak selesai 3 hari, kena hubung banyak hari. Itu mana kata kita nak tunaikan hajat, nak dapatkan hajat kita, itu dibenarkan sampai 17 hari. Nah, tu baik. Sabit tu dia buat ta'mim di sini. Nah, buat meratai di sini, dan sama ada bagi yang musafir tu hajat atau tiada hajat. Atau tiada hajat. Tapi kata selesai, ini jika ni bagi qaid pada kata selesai oleh safar bagi orang musafir. Apa dia kait? Kait mana ikatan. Ikatan bagi selesai. Bilakah kata selesai musafar itu? Jika tempat itu jika tempat itu tempat bagi orang musafir tu, tanah air baginya bagi orang musafir. Tempat itu tanah air baginya bagi orang musafir. Adapun jika tempat itu tempat orang musafir itu bukan tanah air baginya bagi orang musafir. Nah, tempat tu bukan tanah airnya, hanya tempat dia lalu jalan sahaja, tempat dia ziarah saja, bukan tempat tanah air, bukan tempat tinggal bagi dia dah. Maka jika maka padanya tafsil. Kalau bahasa Arab fa fihi tafsilun. Kalau bahasa Arab. Nah, ada tafsir lagi. Tafsir macam mana? Ada tafsir lagi. Ada tafsir, ada huraian satu persatu lagi. Sekiranya tempat itu bukan tanah air bagi yang musafir, maka padanya tafsilun, ada hurai satu persatu. Hurai macam mana? Hurai macam ni. Jika tiada ada baginya bagi orang musafir itu hajat. Nah, jika tiada ada bagi orang musafir itu hajat, tak ada hajat gapo, semata gitu ya. Nah, dan yakin ia padahal, dan kait ia panggil. Dan kait ataupun dan ikat lagi. Dan yakin ia padahal yakin ia orang musafir bahawa hajat orang musafir itu tidak selesai ia hajat orang musafir. Tu bahawa hajatnya musafir itu tidak selesai ia hajat orang musafir. Tidak selesai,
di dalam 4 hari. Tu dia. Hajat dia tu tak akan habis, tak akan selesai dalam masa 4 hari. Lebih pada 4 hari lagi akan selesaikan masalah dia tu. Itu dia yakin. Dia tetap percaya kata hajat ni tak akan selesai dalam masa 4 hari. Maka yang ini selesai safarnya safar seorang dengan semata-mata beradu tu. Selesai safar orang musafir. Selesai safarnya safar orang musafir. Atau perjalanan orang musafir dengan semata-mata beradu. Apa semata-mata beradu? Yakni sama ada niat atau tiada niat. Semata-mata beradu tepat kat situ, sama ada niat mukim ataupun tak niat mukim. Dah habis dah safar dia. Sekiranya mereka tu yakin katanya tak selesai dalam masa 4 hari. Dan tetap dengan semata-mata beradu dan tetap ni mana bermukim kat situ, tinggal kat situ. Habis. Tak boleh nak sembahyang qasar dan jamak. Dan jika berharap ia orang musafir bahawa hajat orang musafir itu selesai ia hajat orang musafir pada tiap-tiap waktu. Ni dia berharapnya hajat dia tu akan selesai pada tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa. Nescaya tiada selesai safar seorang, tak akan habis safar dia, melainkan dengan lalu 18 hari. 18 tadi kata 17, tak kena tu 18 dengan lalu 18 hari yang lain daripada hari masuk dan keluar, bermakna 20 hari. Apabila dia ni sudah hasil, dah dapatkan hajat dia pergi menegakan masalah, dia pergi buat urusan ni, tapi hajat dia masih dapat setiap waktu, tiap masa. Hari ni dapat, esok pun dapat, lusa pun dapat. Dah hadir buat kerja begitu, ini akan dapat hajat dia. Maka di sini boleh dia qasar jamak sampai 18 hari. Ini kalau dia percaya, kalaulah dia teryakin bahawa dia dapat hajat. Ni macam orang buat bisnes ni. Buat bisnes kat situ, bisnes kat sini. Dia berjalan kat situ, dia akan duduk sini 15 hari. Dalam 15 hari ini dia akan dapatlah hajat dia semua tiap-tiap hari. Maka ini bolehlah dia semaya qasar jamak tiap-tiap hari. Boleh. Dia qasar jamak boleh tiap hari. Sekiranya kalau tak dapat tiap-tiap hari, ini taklah. Ini tak dapatlah dia tu sampai 18 hari. Diingat baik itu perkara yang berlaku pada masa dunia sekarang. Kerana dunia sekarang ini ramai berkata manusia-manusia pergi menega kat situ, berniaga kat sini. Mereka dapat hajat, ada setengah tak dapat hajat. Maka inilah yang perlunya kita belajar. Kita belajar. Dan dikehendaki dengan tiap-tiap waktu itu. Yang katanya tadi, jika berharap ia bahawa hajatnya itu selesai ia pada tiap-tiap waktu. Apakah makna tiap-tiap waktu di sini? Lalu tu ada bertafsirkan balik belakang ni, dan dikehendaki dengan tiap-tiap waktu itu. Apa maknanya tiap-tiap waktu tu? Ialah dikehendaki di tiap waktu tu masa yang tiada memutus ia masa akan safar. Tu masa yang tiada memutus ia masa akan safar. Tu dalam tiap masa dia dapat dia. Yang tiada memutus ia masa akan safar, akan perjalanan dia. Seperti 1 hari. Dia dapat hajat di dalam masa 1 hari. Atau 2 hari. Itu masa dia. Atau 3 hari. Atau 3 hari. Atau 4 hari.
atau 5 hari, dia masih dapatkan hajat, maka di situ boleh dia kan sembahyang qasar jamak. Dia tak kira tu masa dianya, masa dalam safar dia tu. Maka bukan dikehendaki dengan masa itu. Maka bukan dikehendaki dengan masa itu tiap-tiap lahzah, tiap-tiap masa, bukan begitu. Dalam masa dia masa yang dia duduk safar itu bukan tiap lahzah. Masa dia lahzah tiap minit, tiap dakikah, tiap saat, bukan macam tu. Maka bukan dikehendaki dengan masa itu tiap-tiap lahzah, tiap-tiap saat, bukan macam tu. Seperti barang yang sabit ia barang di dalam at-tajrid li naf'il abid, itu nama kitab. Dan selesai safarnya safar seorang juga, dan selesai safarnya safar seorang yang musafir, selesai juga dengan niat kembalinya seorang. Niat kembali bila? Ini lihat yang pertama dan lingkungan di bawah, sebelah bawah. Katanya dengan niat kembalinya ila akhirih, ini pada niat kembali sebelum daripada sampai tempat qasar. Tempat qasar, tempat tuju, tempat qasar, tempat menuju bagi orang musafir. Jadi kita buat masalahnya, dia niat nak pergi ke Perak, ataupun dia duduk di Kuala Lumpur, duduk di Selangor, maka niat dia nak pergi ke Perak awal-awal. Maka sebelum dia pergi ke Perak, dia niatlah, dia qasad, dia menuju hati dia, kata hari ni aku hendak musafir. Tiba-tiba sampai di sekerak jalan, di setengah jalan, perasaan mari, aku rasa nak balik ya. Berasa nak kembali pula. Maka di situ tu sudah putuskan qasad, sudah habiskan safar. Habis safar masa berjalan ni. Kalau kat sini kita duduk ke Yala. Niat lagi nak safar lagi hak nyai. Siapa tengah jalan kat tu ya? Siapa tengah jalan kat tu? Kena segi lah. Alah lagi dah habis lah. tu mana katanya habis niat kembali untuk segi. Saya nak kelik lah. Asal tak ada buat gapo ni. Gitu. Jangan gitu. Putus lah sampai. Mana kata kita nak pergi mula-mula, kena mula-mula situ. Bermakna kita nak pergi ke Ipoh. Kita sampai sekat jalan, hati kita berperasaan nak kembali balik ke rumah. Balik ya. Maka di situ sudah selesaikan safar kita. Kemudian ada soal pula, apabila sudah selesai kat situ, bolehkah kita hendak sembahyang qasar jamak lagi? Maka jawabnya tak boleh. Tak boleh, dah habis. Ini dah habis. Dengan sebab kita niat hendak kembali balik. Kemudian mari perasaan pula hendak pergi mula-mula kali yang kedua. Masa nak pergi kali yang kedua pula. Maka ini perlu kepada cek. Cek mana? Cek tempat yang kita niat nak balik dengan tempat yang kita nak pergi itu, adakah sampai terhad 90 km? Ada lagi sampai had 2 had marhalah? Siapa lagi 90 kilo? Siapa lagi? Kalau tak sampai, maka tak boleh qasar jamak. Jikalau boleh, jikalau sampai lagi tempat kita hendak pergi itu dah sampai. Sampai 90 km. Maka harus kita sembahyang qasar jamak. Hanya perlu kepada kita apabila hendak musafir, niat baik-baik. Aku hendak musafir. Aku hendak musafir. Niat baik-baik. Bukan pergi tak tahu kat mana. Siapa kat sana tanya orang, hamba ni mari Selangor. Sampai kat sini boleh tak sembahyang qasar jamak?
Itu tak boleh dah. Kerana syarat pertama bagi orang yang hendak safir, hendak qasar jamak, mesti dia tahu kata dia boleh, harus dia qasar jamak. Sekiranya kalaulah dia tak tahu kata dia boleh qasar ataupun tidak, yang ini tak boleh dia qasar jamak. Dia kena tahu kata dia boleh qasar jamak. Itu syarat penting sekali ya. Syarat penting sekali. Tu. Tu dengan niat kembali. Adapun kemudian daripadanya, kemudian sampai tempat qasar. Ni. Yang ini pada niat kembali sebelum daripada sampai tempat qasar. Tempat dia menuju. Belum sampai sempat yang dia menuju, dia perasaan mari hendak kembali. Maka di situ selesai safar dia. Nah, adapun kemudian padanya apa? Adapun niat kembali. Adapun niat kembali kemudian daripada sampai tempat qasar, maka tiada safarnya safar seorang. Yang ni tak selesai. Dia niat nak pergi ke Ipoh, apa dah sampai ke Ipoh, dia niat nak kembali, maka ini tak selesai safar dia. Tapi kata tak selesai, ni ikat. Kait ataupun ikat pada kata tak selesai selama tiada niat ia seorang akan iqamah, akan bermukim, akan bertinggal. Tu iqamah. Akan bermukim, akan bertinggal. Yang memutus ia iqamah akan safar. Yang memutus ia iqamah atau bermukim tu akan safar, akan perjalanan dia tu. Tu selama dia tak niat. Dia tak niat iqamah, tak niat bermukim. Di situlah tu tak selesai safar selama tiada niat iqamah. Jadi kalaulah dia niat iqamah yang putus, kata dia ni nak mukim kat sini, dia tak nak pergi ke lalang, semacam orang pergi duduk kat pondok. Nah, seperti penduduk-penduduk di pondok-pondok pesantren, dia tinggal mari kat rumah, datang pada Malaysia, datang ke pondok, datang ke pesantren, ialah mereka niat nak bermukim kat situ. Putus, apabila sampai kat pondok, maka dia tu sudah selesaikan safar dia. Tak boleh lagi dia hendak sembahyang qasar dan jamak. Kerana dia pergi kat situ, niat dia hendak bermukim, hendak iqamah, hendak tinggal kat pondok tu masalah. Ataupun misalnya seorang musafir pergi rumah matua. Pergi rumah matua. Matua dia jauh. Dia pergi rumah matua, dia ingat qasar dia nak bermukim kat sana. Bermukim seminggu, 2 minggu. Maka itu sudah putus. Tu ikutlah ke mana-mana tempat. Tapi ingat, kita pergi sampai tempat kita tuju, selama mana kita tak niatkan bermukim di sana, selama itu tak putuskan, tak habiskan safar. Tapi apabila kita sudah selesaikan, sudah bermukim, sudah niat bermukim, sudah niat bertinggal di tempat itu, maka sudah putuskan safar. Seperti barang, seperti hukum yang tersebut di dalam Bughyatul Murtasyidin. Bughyatul Murtasyidin. Maka Bughyatul Murtasyidin ni adalah pengarang dia orang Yaman. Orang Yaman, tak ingat nama apa, Abdul Rauf apa. Bughyatul. Dan katanya kepada tanah airnya, ta'alluq dengan katanya kembali. Ini dia i'rab tu. Katanya kepada tanah air. Tengok tu. Katanya kata musannif. Ini dia i'rab lafaz di dalam ibarat. I'rab nahwu. Tapi tuliskan bahasa Melayu, bahasa Jawi. Dan katanya kata musannif kepada tanah airnya, tanah air seorang. Tu kepada tanah airnya air seorang tu. Ta'alluq dengan kata-kata musannif kembali. Tu kembali. Ta'alluq dah kembali.
Kalau gitu kita bacakan kitab yang atas tadi. Mana? Kita hurai sini mana? Yang atas tadi. Katanya, dan selesai safarnya juga dengan niat kembalinya seorang pada halnya yang tetap dan yang beradu kepada tanah airnya. Atas tu. Tu. Saya juga tu. Dan selesai safarnya seorang juga dengan niat kembalinya seorang. Niat kembali daripada tempat yang dia tuju. Padahal nyonya seorang itu yang tetap dan yang beradu. Dia tu sebagai yang tetap tinggal kat situ, tetap duduk kat situ dan beradu kat situ. Tu padahalnya seorang tu yang tetap dan yang beradu. Beradu berhenti, beradu ni mana berhenti. Yang beradu mana yang berhenti kat situ. Kembali ada ta'alluq tu. Kembali kepada tanah airnya seorang yang musafir. Sama ada bagi seorang musafir tu hajat atau tiada hajat, maka putus semata-mata. Atau kepada yang lainnya, kepada yang lain daripada tanah airnya. Tanah air bagi seorang. Atau kepada yang lain dari tanah airnya. Ini ataf pada kata kepada tanah air. Ataf kepada tanah air. Takdir kalamnya dengan niat kembalinya seorang kembali kepada yang lain daripada tanah airnya seorang. Kembali kepada yang lain daripada tanah airnya seorang bagi ketiadaan hajat. Bagi dia pergi kat lain tu tiada berhajat apa-apa. Yang nanti keluarkan dua masalah kat sini. Kat sini keluar dua masalah. Satu, dia sedang berjalan pergi ke Ipoh, tapi tak sampai tengah jalan dia niat hendak kembali. Maka kembali di sini sama ada dia kembali ke tanah air dia ataupun dia kembali ke tempat yang lain bagi tidak ada hajat apa-apa pun. Ingat baik, itu sudah selesaikan safar mereka. Tu dia. Apabila lah sudah selesai, maka tiada harus. Ini tafriq pada kata selesai safar. Apabila selesai safarnya, maka tiada harus bagi seorang yang musafir qasarkan sembahyangnya seorang musafir. Tak harus bagi seorang musafir qasarkan sembahyangnya sebagai musafir. Qasar pada dimakian itu tempat. Pada dimakian itu tempat, yang tempat tetap dan beradu. Dimakian itu tempat yang tetap dan beradu itu. Dia nak qasar jamuk lah tu. Tak harus dah. Tu dia, tak harus. Maka jika safar ia seorang maka jika safar seorang, maka safar yang baru pula tiba-tibanya dia tinggal kat situ, dia berhenti kat situ, dia niat dia hendak kembali, tak nak musafir, maka di situ tempat tak boleh dah mereka, tak boleh dia hendak sembahyang ke qasar jamak. Tak boleh nak sembahyang qasar jamak. Akan tetapi apabila lah dia ni suka balik pula, mari perasaan hendak musafir kali yang kedua pula pergi kat sana. Pergi yang tempat mereka itu tuju. Tempat yang dia itu tuju tu dia berasa perasaan mari baru pula hendak musafir. Maka ia ini kira safar yang baru pula. Lalu tu kata dia, maka jika safar ia seorang kemudian daripada niat kembali. Maka jika safar ia seorang, bila ada safar, yakni kemudian daripada niat kembali, maka safar yang baru pula dikirakan safar yang baru pula. Macam mana safar yang baru? Tilik. Maka jika ada ia safar yang baru ni, yang panjang, yang jauh, sampai 2 marhalah, sampai 8
km lebih. Sampai 85 km. Kita kata. Sekiranya yang baru ni, maka dia safar yang baru. Safar yang baru. Yang panjang. Nah, yang jauh. Sekira 90 km. Nah, saya harus baginya, bagi seorang itu, qasar. Harus bagi seorang yang hendak safar baru itu, qasarkan sembahyang. Dan jika tiada dan jika tiada tiada safar yang baru itu yang panjang. Dan jika tiada yang baru itu yang panjang, maka tiada harus baginya qasar. Maka tiada harus baginya qasar. Habis dekat tu. Dan arti tanah air itu ialah tempat yang beriqamah padanya, pada itu tempat. Itu tanah air. Oleh seorang. Bahasa Arab panggil al-watan. Tanah air, tempat tinggal, tempat duduk. Dan arti tanah air itu ialah tempat yang beriqamah, yang bertinggal padanya, pada itu tempat. Beriqamah, bertinggal oleh seorang di atas kepanjangan, yakni sentiasa. Tempat tinggal seorang sentiasa, walaupun musim panas, walaupun musim sejuk, dia tak akan berpindah ke situ kat sini. Itu makna dia beriqamah di atas kepanjangan. Sama ada musim sejuk, musim panas, ataupun musim sedap, musim tak sedap, masih dia tinggal kat situ. Itu dikatakan tanah air. Tiada berpindah daripada itu tempat. Pada musim panas ni ada ni. Tiada berpindah daripada itu tempat yang beriqamah ni. Tak ada berpindah ke situ kat sini. Tiada berpindah pada musim panas dan musim sejuk. Dia ada sebut tu. Ada musim panas dan musim sejuk. Dan musim rezeki banyak atau tak banyak pun, masih dia tinggal kat situ. Itulah dikatakan tanah air bagi dia. Tu dia tanah air bagi dia tu. Habis. Kemudian katanya faslun fi syuruti qasril qasri. Faslun fi syuruti sihhatil qasri. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim.